Selamat sejahtera, nama saya Chin Hoyu, nombor metrik 269729. Hari ini saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Curah Pembelajaran Produk Pembersihan dan Kesehatan semasa Pergerakan Kawalan Pemerintah dalam Perkarangan Pelajar Program Pendidikan Perikanan Semester 5 Universiti Utara Malaysia. Kajian ini dimulakan definisi penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 digunakan dengan Coronavirus Disease 2019 dalam bahasa Inggeris. Penyakit ini adalah satu penyakit yang merebak melalui titisan cicair dari hidung dan mulut individu apabila batuk, bercakap, bersin, menyanyi, dan menghembus nafas. Seseorang boleh dijangkiti apabila menyentuh titisan cicair yang mengandungi virus. Disebabkan penularan penyakit melalui titisan cicair, kenyataan World Health Organization, yaitu Pertubuhan Kesehatan Dunia, telah mengumumkan setiap individu perlu memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan. Kesan COVID-19 ini turut meraih keuntungan kepada sektor penjualan produk pembersihan dan kesehatan dalam pandemik ini. Menurut Zainuddin 2021, salah satu kilang pembuat pelitup muka iaitu Comat Mas telah merancang pada bulan Disember ini untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran sebanyak 2 kali ganda. Hal ini menunjukkan permintaan produk pembersihan dan kesehatan meningkat dalam kalangan rakyat. Permintaan ini juga boleh dilihat dengan jelas dari pasaran antarabangsa. Kebanyakan negara menambah import produk perubatan pada tahun 2019 apabila perempakan kes COVID-19 semakin meningkat. Kajian ini membincangkan perubahan cara pembelajaran pengguna terhadap produk pembersihan dan kesehatan. Para pengguna mula banyak berbelanja produk pembersihan dan kesehatan. Isu kajian ini dibukti dengan faktor lama dan hujah baharu, yaitu peningkatan kes positif boleh meningkatkan pendapatan negara. Keuntungan yang didapati oleh peniaga dan pembuat produk pembersihan dan kesehatan akan membayar cukai keuntungan kepada negara. Seterusnya, fakta baharu dan hujah lama menunjukkan peningkatan permintaan produk pembersihan dan kesehatan menyebabkan inflasi berlaku terhadap produk berkenaan pada tahun 2020. Kenaikan inflasi ini ditunjukkan oleh Jambatan Perangkaan Malaysia. Kadar inflasi bagi kumpulan produk kesehatan telah meningkatkan sebanyak 1.1% pada tahun 2020. Masalah kajian ini juga boleh dilihatkan daripada peningkatan kes COVID-19 secara mendadak menyebabkan permintaan produk pembersihan dan kesehatan turun menaik. Seterusnya, ketimpangan rakyat terhadap jangkitan virus menyebabkan semua orang mula mementingkan kesehatan diri. Kekurangan stok kepada pelitup muka dan cicair pembasmi kuman atau produk pembersihan lain di kedai dan farmasi. Ketimpangan rakyat juga boleh dilihat daripada kekurangan stok kepada pelitup muka dan cicair pembasmi kuman atau produk pembersihan lain di kedai dan farmasi kerana mereka takut tidak dapat memberi produk pembersihan dan kesehatan secukupnya. Permintaan yang terlalu tinggi pada awal bulan Mac 2020 menyebabkan kenaikan harga yang terlampau tinggi. Masalah pertama, permintaan tinggi terhadap produk pembersihan dan kesehatan disebabkan harga dinaik secara sesuka hati oleh sesetengah peniaga yang tidak bertanggungjawab kerana mereka ingin mendapat untung berlebihan sahaja. Masalah kedua, kekurangan stok pelitup muka dan produk pembersihan di kedai dan farmasi akan menambah kebimbangan rakyat yang takut mereka tidak dapat membeli produk berkenaan. Oleh itu, mereka akan membeli produk tersebut dari peniaga atas talian. Sesetengah pengguna akan memilih harga produk yang murah. Kualiti produk dengan harga murah adalah tidak terjamin. Kemungkinan produk itu tidak dapat melindungi keselamatan pembeli dan juga memudarat kesihatan manusia. Masalah seterusnya, kebimbangan rakyat dan pembelian panik akan menimbul masalah sosial ekonomi. Apabila orang ramai merebut pergi ke kedai untuk membeli produk, keadaan ini akan menambah teruk jangkitan virus. Kajian ini mempunyai 3 persoalan kajian, yaitu apakah ciri-ciri demografi pelajar program pendidikan perikanan semester 5 UUM, bagaimanakah cara pembelajaran pelajar program pendidikan perikanan semester 5 UUM terhadap produk pembersihan dan kesehatan, dan apakah faktor-faktor yang mendorong pelajar program pendidikan perikanan semester 5 UUM
berbelanja produk pembersihan dan kesehatan. Objektif umum adalah mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong belajar UUM, program pendidikan perikanan semester 5, mengubah corak pembelajaran terhadap produk pembersihan dan kesehatan semasa PKP. Ketiga persoalan kajian tadi telah dibawa kepada objektif khusus, jadi kajian ini juga mempunyai 3 objektif khusus, yaitu mengenal pasti demografi belajar program pendidikan perikanan semester 5 di UUM, mengkaji corak pembelajaran belajar program pendidikan perikanan semester 5 di UM terhadap produk pembersihan dan kesehatan, dan mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong belajar program pendidikan perikanan semester 5 di UM pembelajaran produk pembersihan dan kesehatan. Mengkaji juga mengeluarkan 3 kepentingan kajian. Pertama, pembelajaran produk pembersihan dan kesehatan penting kepada pelajar untuk melindungi diri, kerana pelajar dapat tumpuan yang penuh dalam berbelajar dan untuk mencapai akademik yang tinggi dengan mempunyai badan yang sehat dan otak yang cergas. Seterusnya, mengetahui perubahan cara pembelajaran responden terhadap produk pembersihan dan kesehatan semasa PKP. Perubahan ini ditunjukkan daripada objektif khusus kedua, yaitu mengkaji cara pembelajaran pelajar program pendidikan perikanan semester 5 di UM terhadap produk pembersihan dan kesehatan. Kepentingan ini bagi pihak kerajaan dalam penentuan polisi yang sesuai untuk menjaga kebajikan rakyat. Akhir sekali, pemberian bantuan kewangan untuk meringankan bebanan kewangan mahasiswa. Pihak kerajaan boleh mengambil tahu kesan pemberian bantuan kewangan kepada mahasiswa. Hal ini boleh ditunjukkan daripada objektif khusus ketiga, yaitu mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong belajar program pendidikan perikanan semester 5 di UM. Konsep kajian dimulakan dengan definisi corak pembelajaran. Pertama, pengkaji merujuk kepada Tamakura 2012. Definisi corak pembelajaran adalah agihan pendapatan isi rumah yang digunakan untuk pembelajaran berdasarkan kebaruan pilihan, permintaan, dan kehendak yang tertaruh kepada kekangan pendapatan. Dalam Fisher 1952, corak pembelajaran terdiri daripada gabungan antara corak pembelajaran harian dan corak pembelajaran barangan tidak berkeperluan. Dalam model kajian, pengkaji merujuk kepada teori ekonomi neoklasik, teori gerakan pengguna, dan teori Keynesian. Seterusnya, pengkaji juga memilih 3 kajian lepas dalam pembentangan ini. Pertama, PAM 2021. Kajian ini membincangkan faktor yang mempengaruhi niat memberi berita muka pengguna semasa pandemik COVID-19. 3 faktor kajian ini adalah norma baharu dan subjektif, kawalan tingkah laku semasa pandemik, dan sikap individu memberi berita muka. Najwa Tahir dan Isha 2021 memfokuskan kesan peningkatan harga berita muka semasa pandemik COVID-19. Kajian ini menjelaskan permintaan yang terlampau tinggi menyebabkan harga yang dijual turut mahal. Kajian lepas ketiga adalah Conit 2021. Kajian ini memfokuskan tingkah laku dan kepuasan rakyat India terhadap pengisytiharan produk berita muka dan cecar air sanitasi tangan sebagai barang komoditi oleh kerajaan India. Seterusnya, pengkaji juga membandingkan ketiga-tiga kajian lepas ini dengan kajian ini. Kajian lepas pertama, PAM 2021, membincangkan faktor pemberian berita muka dengan analisis empirikal. Manakala kajian ini membincangkan faktor yang mendorong belajar dalam pembelajaran produk pembersihan dan kesehatan dengan analisis deskriptif. Najwa Tahir dan Isha 2021 memfokuskan kesan peningkatan harga berita muka kepada pengguna. Manakala kajian ini membincangkan corak pembelajaran responden terhadap produk pembersihan dan kesehatan daripada demografi dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran responden. Conit 2021 membincangkan proses pemberi membuat keputusan dalam pemberian produk cecar air sanitasi tangan dan berita muka. Tetapi kajian ini tidak menumpukan produk yang tertentu kerana kajian ini melibatkan semua produk pembersihan dan kesehatan yang dibelanjakan oleh responden dalam soal selektif terbuka. Hipotesis kajian adalah hubungan antara punca dan masalah.
Pengkaji menggunakan dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis null adalah rantaian yang menyatakan tiada hubungan antara satu masalah dengan punca sesuatu fenomena. Manakala hipotesis alternatif adalah rantaian yang menyatakan wujud hubungan antara satu masalah dengan punca sesuatu fenomena. Seterusnya, teknik kajian berkaji telah merujuk kepada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Berkaji juga menjalankan temu tugas bersemuka dan menyalurkan soal selektif secara tertutup dan terbuka kepada responden. Kaedah tinjauan digunakan dalam pengumpulan data. Sekiranya pengkaji gagal mendapat balas satu responden dalam soal selektif, pengkaji akan mencari responden lain untuk menjawab soal selektif. Kaedah analisis data digunakan oleh pengkaji adalah analisis deskriptif dalam bentuk jadwal, raja, dan analisis statistik. Instrumen kajian. Peralatan pengisian dan pergagasan yang digunakan oleh pengkaji adalah komputer, Microsoft Word, dan Microsoft Excel. Microsoft Word digunakan dalam penulisan laporan, manakala Microsoft Excel digunakan untuk pengumpulan data responden. Seterusnya, soal selektif digunakan untuk mentapel dan menganalisis data responden. Akhir sekali, skop kajian terlibat dengan responden, kawasan kajian, dan jangka masa kajian. Responden adalah sampel yang dipilih oleh pengkaji. Sebanyak 57 orang pelajar program pendidikan berkawanan semester 5 UM telah terlibat dalam kajian ini. Kawasan kajian adalah Universiti Utara Malaysia. Jangka masa kajian bermula pada 1 November 2021 hingga 8 Januari 2022. Sekian, terima kasih.